Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurfridayah binti Omar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Indra, Muhammad Ahmad. Jadi pada hari ini Cikgu akan berkongsi satu subtopik daripada bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Ia merupakan satu subtopik yang kecil tetapi ia sangat penting bagi pembinaan negara bangsa yang merdeka. Jadi, apakah tajuk tersebut? Tajuk tersebut adalah sistem ahli. Okey, jadi apabila cikgu mengatakan tentang sistem ahli, terdapat beberapa perkara yang perlu kita pelajari. Yang pertama yang berkaitan dengan apakah yang dimasukkan dengan sistem ahli. Apakah pembentukan sistem ahli, dan kita juga akan melihat siapakah anggota ahli, ciri-ciri ahli dan juga kepentingan sistem ahli. Jadi pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan pelajar-pelajar dapat menghuraikan pembentukan sistem ahli dan juga cikgu mengharapkan pelajar-pelajar dapat menghuraikan kepentingan pemuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Okey, sebelum cikgu memulakan, cikgu nak tanya dulu, apakah yang menyebabkan pihak British memperkenalkan sistem ahli? Okey, apa yang menyebabkan pihak British memperkenalkan sistem ahli? Kita dapati selepas Perang Dunia Kedua, pihak British mula memperkenalkan dasar dekolonisasi. Apa yang dimaksudkan dengan dasar dekolonisasi? Okey, dasar dekolonisasi adalah suatu proses ataupun usaha memberikan kebebasan kepada negara yang dijajah dengan memberikan kemerdekaan, ataupun secara ringkasnya pihak British ingin memberikan kebebasan kepada negara yang dijajah. Okey, nak bebas macam mana? Dengan memberikan kemerdekaan. Jadi haruslah ada tindakan yang diambil oleh pihak British. Jadi apakah tindakan tersebut? Jadi tindakan tersebut adalah dengan memberikan langkah berkerajaan sendiri. Tetapi kena ingat, pihak British bukan memberikan latihan secara drastik, tetapi secara beransur-ansur. Seterusnya kita lihat pula siapakah yang mencetuskan idea sistem ahli ini. Jadi yang mencetuskan idea sistem ahli ini adalah Dato' Onn Jaafar. Okey, kenapa tiba-tiba je Dato' Onn Jaafar mencetuskan idea ini? Mesti ada sebab. Okey, sebabnya pada waktu tersebut berlakunya kekurangan wakil tempatan di negara kita dalam pentadbiran kerajaan. Jadi Dato' Onn Jaafar tahu tak cukup pegawai, maka Dato' Onn Jaafar mengusulkan pegawai ini kepada pihak British. Tambahlah lagi wakil-wakil tempatan dalam pentadbiran. Lagipun Dato' Onn Jaafar tahu benda ini selaras dengan dasar dekolonisasi pihak British. Jadi idea ini telah direalisasikan oleh pihak British menjadi kenyataan. Seterusnya, pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu tersebut telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Jadi, sistem ahli ini dilaksanakan pada bulan April 1951 sehinggalah Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada bulan Julai 1955. Jadi, sebelum pilihan raya diadakan, sistem ahli ini tamat dulu. Okey, selepas sistem ahli diperkenalkan, terdapat beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan juga agensi kerajaan. Namun, terdapat 3 portfolio yang masih kekal di bawah kuasa British, iaitu yang pertama yang berkaitan dengan hal ehwal ekonomi, yang kedua berkaitan dengan perindustrian dan juga perhubungan sosial, dan ketiga perumahan dan kerja raya.
Seterusnya, kita lihat dari segi maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Sistem ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan menewajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Kita lihat pula dari segi tujuan. Tujuan sistem ahli diperkenalkan adalah dengan memberikan latihan pentadbiran kepada penduduk Tanah Melayu berkaitan dengan pentadbiran sebelum pihak British memberikan kemerdekaan. Senang cerita macam ni. Tujuan sistem ahli ini diperkenal adalah dengan memberikan latihan. Latihan yang macam mana? Latihan berkaitan dengan pentadbiran negara. Jadi, sebelum pihak British meninggalkan negara kita, mereka terlebih dahulu memberikan latihan kepada kita supaya pemimpin negara bersedia untuk memimpin negara apabila pihak British meninggalkan negara kita. Seterusnya, kita lihat pada tahun 1954 berlaku sedikit rombakan dalam sistem ahli. Apabila berlaku rombakan, terdapat beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi, secara keseluruhannya terdapat 8 portfolio. Yang pertama adalah Dato' Onn Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Yang kedua, EEC Tuaisingam sebagai ahli pelajaran. Yang ketiga, Lee Tian Keng sebagai ahli kesihatan. Yang keempat, Tunku Yaakob Ibn Sultan Abdul Hamid sebagai ahli pertanian dan perhutanan. Yang kelima, kita lihat Datuk Mahmud Smat sebagai ahli tanah, lombong dan perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil sebagai ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Yang ketujuh, H.S. Lee iaitu ahli pengangkutan, dan yang ke-8 ataupun yang terakhir ialah Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai ahli hasil bumi. Okey, jadi secara keseluruhannya kita boleh katakan penglibatan semua kaum dalam sistem ahli, bukan hanya tertakluk kepada satu kaum sahaja. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri sistem ahli. Ciri sistem ahli yang pertama ialah satu sistem kabinet bayangan. Bila sebut sistem kabinet bayangan, mesti ada orangnya. Siapa orangnya? Orangnya ialah pegawai tadbir dan juga tokoh masyarakat. Yang kedua, ahli kabinet bayangan ini bertaraf menteri, sama seperti menteri kita pada hari ini. Jadi mereka mesti ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab mereka? Tanggungjawab mereka ialah menjaga portfolio atau bidang tugas yang mengandungi jabatan dan juga agensi kerajaan. Seterusnya, kita lihat ciri yang ketiga, tugas anggota ahli. Mereka bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, seterusnya yang keempat, kita lihat siapakah yang melantik anggota ahli ini. Yang melantik anggota ahli ini adalah Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja. Secara tidak langsung, apabila anggota ahli ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, maka ciri yang kelima ialah mereka ini diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya, kita lihat pula ahli dan juga tanggungjawabnya. Dato' Onn Jaafar selaku ahli dan juga Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bertanggungjawab untuk menjaga yang pertama hal ehwal imigran, yang kedua berkaitan dengan penyiaran dan juga percetakan, yang ketiga berkaitan dengan hubungan negeri Melayu dengan negeri Selat, yang keempat berkaitan dengan hal ehwal menunaikan haji, yang kelima berkaitan dengan pendaftaran kerakyatan, yang keenam berkaitan dengan perkahwinan, dan yang ketujuh berkaitan dengan kematian. Seterusnya, kita lihat kepentingan sistem ahli. Okey, yang pertama, kenapa cikgu kata sistem ahli ini penting? Sistem ahli ini penting kerana ia merupakan asas untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Kalau tak ada sistem ahli, tak adalah latihan tersebut. Yang kedua, kenapa ia penting? Sebab ia memberikan pendedahan kepada orang tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Dengan adanya pendedahan ini, kita dapat lihat
kita dapat belajar bagaimana untuk mentadbir kerajaan apabila British menyerahkan kuasa. Kepentingan sistem ahli yang ketiga ialah sistem ahli ini dianggotai oleh pelbagai kaum dan ini merupakan satu proses ke arah memupuk perpaduan kaum. Dan yang terakhir, kita boleh katakan dengan adanya sistem ahli yang melatih penduduk tempatan, diberikan pendedahan wujudnya perpaduan, maka ia dapat menentukan kemerdekaan yang akan mendapat sokongan seluruh penduduk yang ada di tanah Melayu. Pelajar-pelajar bayangkan, jika tiada kerjasama, jika tiada perpaduan, adakah kemerdekaan kita boleh dicapai? Sebagai kesimpulannya, sistem ahli ini memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan juga menerajui kerajaan. Jadi, sesuailah dengan dasar British memberikan tempoh peralihan pentadbiran kepada negara kita menjelang kemerdekaan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.